Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sehat ke semua? Okey, sihat. Alhamdulillah. Baik. Jadi berdasarkan apa yang kita belajar untuk minggu lepas, jadi minggu ni saya buat ujian Kahoot sikit lah. Okay. Kahoot ni macam satu aktiviti lah untuk saya bagi markah. Okay. Nanti kita akan ada setiap bab. Sebenarnya ada bab 1 dengan bab 2 dengan bab 3. Tapi kita minggu ni kita main bab 2 dulu. Minggu depan bab 1 dan satu lagi bab 3. Jadi sampai 8 bab semua ada. Ada dia punya Kahoot. Okay, ataupun nanti saya buat quizzes. Okay. Jadi Kahoot tu tak ada apa pun. Okay. Sahaja kita nak ulang kaji apa yang kamu dah belajar dan saya bagi markah free lah pada siapa yang dah start. Okay. Supaya kita senang sikit lah ulang kaji sambil Kahoot daripada kita baca balik kan. Lagi cepat lekat lah. Okey. Dah sedia semua? Okey. Ada 2 orang bagi excuse, jadi 2 orang excuse. Dia ada 26. Ada 5 orang ni tadi, ada 4 orang ni. Okey. Ada 4 orang lagi. 2 orang excuse sama 2 orang yang KIV. Okey, yang KIV tu tak apa. Okey, boleh kita start? Boleh start Dah 45. Okey. Boleh nampak? Boleh masuk tak? Kalau tekan dia punya pin. Okey, baik. 304796. Ini ada 30, jadi saya bagi sampai 30 orang kan. Kita bunyi sikit. Ada yang tak boleh masuk? Oh, Suhaliza.
Oh, line tak okey ke? Line okey tak? Hmm. Tak boleh masuk. Ada lagi ni, 25 orang baru. 25. Line slow, okey tak apa. Kalau tak boleh masuk kat laptop, masuk kat headset boleh. Pakai headset je. Senang. 26. Okey. Tujuh. Okay, 4 orang lagi. Okay, ada lagi yang tak boleh masuk ni. 3 orang ni. Tak apa, bagi yang tak boleh masuk, kamu tengok soalan, nanti tengok jawapan. Jadi kamu boleh tahulah apa yang jawapan, apa yang soalan dia. Okay, apa soalan, apa jawapan yang kita nak try guna kaji guna Kahoot ni. Untuk bab yang kedua. Baik, saya start 28 orang. Okay, yang pertama, apakah pengertian falsafah? Okey. Pengertian falsafah adalah suatu cara berfikir yang menyuruh bagi mengupas sesuatu yang mendalam. Ya, ada yang jawab hikmah berfikir secara reka salah lah. Okey. Hikmah berfikir. Kemudian berfikir untuk mengupas isu semasa. Okey, kemudian mencintai berfikir. Itu semua komponen-komponen dalam falsafah lah. Kita nak pengertian falsafah secara punya istilah falsafah tersebut. Okey, tanya kepada 14 orang. Okay, yang lagi 5 orang ni boleh cuba lagi. Baik. Oh, Nabiha di hadapan. 80. 805, kemudian Nadirah dan Nur Salwanisah. Baik. Seterusnya, ilmu falsafah terbahagi kepada 2, iaitu
3, 2, 1. Okey, baik. Majoriti masih lagi betul lah. Okay. Namun falsafah terbagi pada dua, iaitu teori dan praktikal. Dia ada falsafah teori, falsafah praktikal. Okey, Nabihah dah turun, didahului oleh Nur Salwa Nisah. Baik. Okey, soalan ketiga, falsafah psikologi. Falsafah psikologi menghuraikan tentang falsafah psikologi. Okay, hanya 4 orang saja yang betul. Okey. Nah, falsafah psikologi merangkumi tentang hakikat, sifat dan potensi insan. Ingat bab keempat kita tadi. Bab keempat pada hari ini kita akan belajar tentang inilah falsafah psikologi secara detail. Okey. Jadi kalau bab 2 ni ada huraian tentang falsafah psikologi lah. Bab 4 pun kita akan belajar detail apa itu falsafah psikologi. 4 orang saja yang betul. Okay, Nabihah ambil balik. Ada 2 orang ni je, Nabihah dengan Nur Salwan Nisah. Yang lain belum naik lagi. Kalahkan Nabihah. Falsafah dalam tamadun manusia wujud kerana masa 22, 24. Okay. Ini majoriti jawab betul balik. Okay, itu untuk mencari kebenaran. Masih lagi Nabihah. Epistemologi adalah ini tak salah, tak tahulah. Okey. Epistemologi adalah teori ilmu. Teori nilai ni etika. Okey. Masih lagi Nabihah. Orang lain turun, dia tak turun. Okey. Ada lagi 4 soalan. Falsafah teknologi ialah okey, baik, majoriti betul, iaitu teknologi membantu manusia dan bukan tertakluk, bukan terkesan dan bukan menyusahkan. Tapi teknologi itu membantu manusia, itu diuraikan dalam falsafah teknologi. Okey, masih lagi Nabihah. Falsafah ekologi, ekosistem. Okey, sini majoriti betul, iaitu manusia dan alam hidup saling terkait. Masih lagi Nabihah.
Oh, dia tak teruntuk. Okay, falsafah praktikal terbahagi pada 4 kecuali falsafah praktikal. Kecuali mana yang salah? Baik, semua betul, iaitu baru. Okey. Jadi jenis falsafah praktikal hari ini bukan masuk, bukan punya pembahagian lah. Okey, soalan kedua terakhir, falsafah baru. Yang mana jenis falsafah baru? Oh, sini semua betul, iaitu teknologi, organisasi dan ekologi. Baik. Masih lagi Nabiha. Okey. Oh, 3 kali betul-betul. Okey, yang terakhir. Falsafah yang membahaskan perkara-perkara pentadbiran manusia mengenai diri. Mengenai dirinya sendiri. Apakah jenis falsafah tersebut? Manusia mentadbir dirinya. Falsafah akhlak. Itu falsafah dengan manusia dengan dirinya sendiri. Okey, itu yang terakhir. Okey. Jadi kita ada podium di sini. Nombor 3 Fah, Liana, Nabiha. Okey, ini dia punya ni lah. Okey, Nabiha 8 daripada 10. Begitu juga dengan Liana dan juga Fah. Mana ada 2 soalan yang salah lah. Cuma di sini yang menentukan adalah dia punya laju tak laju dia jawab. Siapa yang jawab paling cepat, dia akan dapat markah banyak lah. Okey, baik. Ya, Liana. Yang apa? Yang Liana tu apa nama penuh tu? Nabiha. Fah tu siapa? Siapa Fah? Baik, kita sini kita ada dia punya analisis, iaitu 54 soalan yang 54% yang betul. Ini soalan yang paling susah sekali lah. Falsafah psikologi menuraikan tentang sini majoriti 20 orang salah. Ada 20 orang tak jawab. Dan 7 orang salah. 8. Banyak yang salah daripada yang betul. Hanya 4 orang saja yang betul. Ini soalan paling sukar sekali, iaitu falsafah psikologi menghuraikan tentang itu hakikat, sifat dan potensi insan. Okey, baik. Okey, Fah tu siapa? Buat sini untuk rekod. Ya, Nabiha kan. Oh, Aina Fahirah. Okey. Di sana saya nak tengok nanti kalau kalau tiap minggu contoh perform ataupun saya akan ambil lah untuk bagi markah sikit. Okey, kena adalah dia punya hadiah kepada
yang perform pada setiap kali kuis. Okey, baik. Jadi 3 orang ni saya ambil dia punya nama sebab saya rekod dia punya ni untuk saya rekod kelas ni. Jadi nanti saya tengok balik siapa nama ni, saya akan bagilah dia punya markah lebih sikit daripada orang lain sebab perform di Kahoot ataupun kuis yang dilakukan untuk setiap bab. Okay, kalau contoh satu markah untuk satu kuis, kalau ada 8 bab, ada 8 kuis. Jadi kena berebut lah. Itu kira macam markah markah percuma. Markah percuma 8 markah. Untuk yang perform di e-learning. Kalau macam contoh hari ni saya bagi semua satu. Tapi bagi yang ada perform dapat satu lagi. Okey. Risau banyak peruntukan markah yang boleh saya berikan untuk kamu lah. Okey, sebelum kita mula dengan bab 4, saya mula sikit tentang bab 4 ni. Tak banyak pun. Okey. Sebelum saya mula dengan bab 4, boleh saya tanya tentang assignment macam mana? Okey. Dia punya projek dan juga projek dan juga ulasan isu semasa. Sekejap saya tengok saya tengok yang kumpulan ni. Okey, kalau saya tengok dalam grup WhatsApp ni tak ada grup yang bagi tajuk lagi. Okey. Dan tak ada grup yang bagi ulasan isu semasa lagi. Jadi semua grup kena bergerak, okey. Kena bergerak dan pilih satu tajuk untuk projek. Okey, satu tajuk untuk projek dan buat dia punya hasil projek akan diposterkan dan bentang. Okay. Ini semua markah untuk projek dan markah untuk ulasan isu semasa adalah sebanyak 60 markah. 60 markah. Sebenarnya kerja ada 70 markah. Yang last sekali adalah ulasan isu semasa. Ulasan, kan kita buat grouping bagi ulasan isu semasa ni. Okay. Lepas grouping tu ada individu. Itu 10 markah lagi. Sebenarnya ada 70 markah. Ada 70 markah untuk projek dan ulasan isu semasa. Jadi yang pertama, projek tu pilih tajuk yang berkaitan impak atau kesan satu-satu ideologi pada manusia ataupun kepada alam sekitar lah. Yang kamu nak pendidikan ke apa ke, ikut cabang yang kamu pilih. Okay, yang kedua, untuk ulasan isu semasa tu ada saya bagi contoh dalam e-learning. Kamu boleh ambil yang tu ataupun ambil yang tajuk yang lain. Saya bagi contoh tu COVID lah. Okay, kamu boleh ambil yang lain. Okay, jadi yang ni kena bagi tajuk, dan bila bagi tajuk saya approve dan boleh kamu terus buat untuk tugasan sebanyak 60 markah. Nanti dah selesai tugasan 60 markah, baru kita buat ulasan individu. Ada 10 markah, 70 markah. Jadi 70 markah itu dah settle. Okay. Bila dah settle, lagi ada 30 markah lagi. Itu tak ada masalah. Itu tak e-learning dan juga kuis sikit-sikit. Baik. Okay, boleh. Nanti ketua kumpulan ataupun wakil kumpulan cadangkan tajuk. Boleh rujuk pada e-learning. Okay, boleh rujuk pada e-learning. Saya dah letak. Okay, ni cara buat proposal dan ulasan isu semasa. Kemudian bahagian ni, ni tugasan, proposal, poster, pembentangan dan ulasan isu semasa. Ini semua ada arahan di sini. Macam mana nak buat, semua dah ada di sini. Jadi kamu tinggal baca saja dan pilih tajuk yang bersesuaian, kemudian hantar kepada
kepada saya. Kalau tajuk tu okey, boleh start buat proposal. Okey. Baik. Boleh hantar tajuk hari ni? Tak susah pun. Jadi kamu buat tugasan tu ikut dia punya rubrik, ikut dia punya arahan. Settle. Okey. Contoh semua dah ada dah. Kamu boleh ikut saja. Baik. Baik, terima kasih. Okey, nanti bagi tajuk kepada saya. Bagi by group WhatsApp tu apa. Okey, saya perlu nanti kamu boleh terus buat proposal. Saya target nak habiskan awal untuk projek ataupun masa ni, jadi kita boleh fokus kepada pembahagian yang markahnya sikit. Okey, bila markahnya banyak, jadi penilaian tu masa panjang. Kita habis awal, jadi kita boleh ambil markah yang penilaian masa pendek. Okey, kemudian sebelum kita akhiri kelas, kita ambil gambaran sikit tentang bab yang keempat. Okey, topik keempat. Slide ada di dalam e-learning. Okey, topik keempat adalah tentang konsep insan ataupun psikologi insan. Okey. Yang pertama, ini merangkumi tentang asal usul insan ataupun bab empat ni secara mudahnya kita kaji tentang manusia lah. Okey. Tentang manusia. Yang pertama, ahli falsafah mengupas soal kejadian manusia daripada dua kaedah, iaitu akal dan juga pengamatan panca indera. Jadi antara yang beri pandangan terhadap kewujudan manusia adalah seperti Plato, Aristotle, Kasmak dan sebagainya. Baik. Bagi contoh pandangan ilmuwan tentang wujudnya manusia ni, seperti contoh ada Plato. Dia kata hakikat segala yang wujud sebenarnya adalah alam idea, dan lawannya adalah alam indera, sensual dan intelektual. Okey. Dan di alam idea terdapat semua benda di alam nyata, termasuk sifat, hubungan antara satu sama lain, nilai dan sebagainya. Apa yang ada di dunia idea ialah contoh idea, sifatnya tetap, kekal, tidak berubah, nyusa dan benar-benar wujud. Itu cara dia nak faham tentang hakikat insan tu. Okey. Jadi akhirnya Plato masih mengakui wujudnya kepelbagaian alam dunia, tetapi tidak menganggapnya sebagai realiti yang sebenar. Mana alam dunia ni bukan realiti yang sebenar lah. Ada satu lagi realiti, iaitu asal kewujudan manusia wujud di alam idea dan alam nyata. Alam nyata bukannya alam yang sebenar, tapi alam idea lah alam yang sebenar. Manusia sebenarnya berasal daripada dunia idea. Jadi hidupnya untuk kembali kepada idea tertinggi. Itu dia punya pandangan Plato. Jadi situ ada dia punya pandangannya, seakan kalau kita boleh fahami, dia ada dua alam, iaitu alam idea dan alam nyata. Namun alam nyata tu bukan alam yang sebenar, tapi adalah alam idea. Di sana manusia akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna. Okey. Di manusia yang berjaya semasa hidup ataupun di alam nyata adalah mereka yang mampu sampai ke alam idea. Mereka itu adalah orang bijaksana yang layak menjadi pemimpin negara. Ini boleh kita tahu. Kalau kita boleh faham dia punya ini sebagai dunia dan akhirat lah. Dunia bukan yang nyata, tetapi akhirat yang nyata. Cuma dia punya syarahan tu agak mendalam lah. Kalau kita baca sekali tu tak faham. Kalau kita tengok banyak kali baru kita boleh delete. Okey, yang tu yang nyata, yang lebih nyata. Okey, alam dunia adalah alam yang tidak bukan yang nyata.
Bukannya sebenar, tapi alam idea adalah alam yang sebenar. Kalau mereka boleh lalui alam nyata tu, barulah uh, barulah mereka akan berjaya di alam idea. Okey, ini asal kejadian manusia menurut Aristotle pula. Aristotle adalah berlawanan dengan Plato. Okey. Ada dunia nyata dan dunia idea. Dia berdasarkan realiti. Apa yang nyata adalah manusia di dunia sekarang. Baik. Okey, ini asal manusia menurut La Mettrie. Begitu juga halnya dengan binatang sehingga tiada bezanya manusia dan binatang. Bahan tanpa jiwa boleh bergerak, tapi jiwa tanpa bahan tidak boleh bergerak. Manusia hanyalah bahan benda atau material semata-mata. Jadi macam-macamlah pandangan ahli falsafah tentang kewujudan manusia. Karl Marx pula katakan manusia tidak bererti tanpa masyarakat. Manakala yang sebenarnya bererti adalah masyarakat. Kekuatan material adalah faktor yang mendorong dan menentukan sejarah masyarakat dunia. Itu menurut Karl Marx yang terkenal dengan dia punya fahaman lah. Kemudian yang ni ada lagi. Ini kamu boleh tengok sendiri Sigmund Freud ni. Ini berkaitan dengan manusia. Kalau dibahaskan teori Freud ni adalah tingkah laku manusia didorong oleh hasrat seksualiti. Itu dia punya main lah. Dan dia ada 3 peringkat, iaitu sedar, prasedar dan tidak sedar. Dan satu-satunya kecenderungan manusia adalah asmara yang menjadi pendorong kepada segala perkembangan manusia dan tingkah laku. Itu dia punya pandangan. Jadi, namun kita pergi balik kepada pandangan Islam. Itu yang paling betul lah. Dalam Islam, manusia pada asal kejadian terbagi pada 2 unsur utama, iaitu jasad dan roh. Kalau manusia dia ada 2 lah, jasad dan roh. Itu jasad kamu di luar dan roh kamu di dalam. Roh adalah yang bagi yang membuatkan kita bernyawa lah. Kalau tak ada roh, tak adalah, matilah jasad tu. Baik, kemudian di samping 2 unsur ini, manusia juga dibekalkan dengan elemen lain seperti hati, akal dan nafsu. Kalau dalam Islam, hati adalah yang memainkan peranan yang paling utama, kerana hati seketul daging yang akan menentukan. Kalau baiklah dia punya akhlak ataupun perlakuan. Kalau buruk dan satu daging atau hati itu adalah buruklah perlakuan manusia tersebut. Itu hati yang mendorong kepada manusia. Kemudian hakikat dan sifat insan, yang pertama adalah berasaskan fizikal, yang kedua adalah spiritual. Mana bila kita kata bab kita beritahu tentang bab manusia, mestilah ada dalaman dan luaran, fizikal dan material. Kemudian hakikat yang pertama adalah fizikal, iaitu proses penciptaan bermula daripada tanah. Dengan kuasa kudrat pencipta. Kemudian proses penciptaan Hawa dan penciptaan anak cucu Adam, dan proses biologi setiap manusia yang berkembang biak melalui jantina. Ini proses penciptaan yang pertama, iaitu fizikal ataupun material. Yang kedua adalah elemen roh. Bila roh ni roh ni adalah satu perkara yang berada di sisi Tuhan, yang sedikit dia punya pengetahuan di kalangan manusia. Dia
bukan urusan manusia lah. Dia adalah satu pengetahuan khusus uh, pada Tuhan. Okey. Dan apa yang Tuhan dah beritahu tentang roh adalah sifat yang halus yang bersumber daripada rongga hati dalam jasad manusia. Ia termasuk dalam urusan bersifat ketuhanan, iaitu Rabbaniyah, itu urusan ketuhanan. Tuhan yang akan mengukur sama ada roh kita, roh elok ataupun roh yang tak elok berdasarkan amalan kita pada dunia inilah. Okay. Kemudian elemen utama dalam diri manusia yang dihuraikan tadi adalah roh, nafsu, akal dan hati. Okay, ini 4 elemen. Baik. Dan peringkat dalam alam manusia dia ada beberapa peringkat, iaitu 5 peringkat: alam roh, alam rahim, alam dunia. Kita sekarang ni di alam dunia. Okay, lepas kita meninggal, kita akan berada di alam barzah. Dan siapa-siapa yang ada di alam barzah, dia tak boleh patah balik belakang. Okay. Dia tak ada hantu belakang. Dia tak boleh jadi hantu atau roh di belakang balik. Dia akan terus ke depan. Kemudian dia akan pergi alam akhirat dan akan ditentukan sama ada dia ke kiri ataupun dia ke kanan, ke syurga ataupun ke neraka. Okay, jadi kita ada 2 alam lagi, iaitu alam barzah dan alam akhirat. Itu peringkat dalam hidup manusia. Okay, kemudian hakikat insan yang seterusnya adalah tahap ketiga, alam dunia adalah tahap yang yang akan menentukan keputusan akhir nasib seseorang. Okay. Pada alam kita sekarang ni yang akan menentukan nasib kita di alam barzah dan alam akhirat nanti. Baik. Kemudian kita pergi pada potensi insan. Okay, potensi insan, bila kita rujuk, potensi insan adalah manusia ni boleh memperkembangkan potensinya melalui pendidikan. Nah, oleh itu Islam memberikan penekanan terhadap pendidikan. Okay. Konsep Islam dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Kerana ia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Okay. Macam mana kita nak meminimaliskan potensi insan adalah melalui pendidikan. Okay. Ini ada beberapa bentuk potensi insan, iaitu rohani, jasmani, intelek dan emosi. Okey, potensi insan yang pertama adalah jasmani. Okey, jasmani, bila cakap jasmani adalah untuk kemahiran untuk kesihatan tubuh badan. Okey. Kemudian ada yang kedua adalah emosi. Emosi adalah daripada psikologi atau mental. Okey. Manusia mempunyai pelbagai bentuk emosi, dan emosi itu boleh menggambarkan tentang sesuatu perasaan manusia terhadap sesuatu situasi. Okey, ni antara jenis emosi. Ada banyak lagi, pelbagai jenis lagi. Okey. Kemudian kepentingan emosi seperti untuk penyatuan, buat keputusan, membuat jangkaan dan menentukan batasan. Okay, kemudian satu lagi adalah potensi dari sudut rohani. Okey, rohani ialah berkaitan dengan dalaman. Jadi Al-Ghazali mendefinisikan roh ataupun rohani ini berasal daripada roh, iaitu aspek yang halus yang mengetahui dan merasa, dan ia juga menjadi nadi kepada kehidupan manusia. Bila kita nak meninggal nanti atau nak mati nanti, roh kita yang akan dicabut daripada jasad. Okey. Itu elemen rohani, dan roh ni perlu diisi. Roh ni perlu diisi, berisi dengan zikrullah ataupun baca Quran dan belajar dan beribadah. Itu antara pengisian yang boleh dilakukan terhadap roh. Kemudian intelektual adalah berkaitan dengan ilmu. Okey, ilmu dicapai, dipelajari dan dihadam menggunakan akal. Itu potensi insan yang terakhir. Okey, adapun mengenai
Minit akal tadi ia boleh digunakan dan boleh diguna pakai untuk belajar, tapi untuk berfikir dia ada batasan lah. Dia ada batasan. Macam dalam Islam, kita boleh berfikir dalam apa jua aspek, tapi tidak boleh berfikir dalam aspek kejadian Tuhan lah. Seperti kata ulama kan, berfikirlah kamu tentang kejadian alam, tapi janganlah kamu berfikir tentang kejadian Tuhan. Mana tak boleh fikir tentang Tuhan tu rupa macam mana. Itu satu bentuk fikiran yang dilarang. Okey, kemudian yang terakhir adalah tentang faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Dia nak mewujudkan insan yang sejahtera dalam masa krisis ataupun dalam masa sifat kemanusiaan manusia semakin terhakis. Okey. Yang pertama ada liberalisme dalam sistem pendidikan. Satu aspek ia adalah merupakan rasional pemerintah yang menyebarkan nilai pasaran dan metrik untuk setiap bidang kehidupan dan menganggap manusia itu sendiri sebagai eksklusif, iaitu homo economicus. Menurut Chang, neoliberalisme adalah mempunyai pengaruh kuat dalam mengekonomikan semua sfera dan aktiviti termasuk dalam pendidikan. Dan ia juga meresapi sistem pendidikan negara yang bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik. Kemudian, apa pengaruhnya? Pengaruhnya mestilah daripada sudut ekonomi, iaitu satu fahaman tentang ideologi ekonomi politik dan pengaruhnya ekonomi dan pendidikan mempunyai serampang dua mata untuk pelajar dan juga untuk masyarakat. Kemudian dari sudut model insan, faedah pendidikan kepada individu kepada yang lebih berketerampilan yang telah menerima pendidikan dan latihan dan boleh mempunyai gaji lumayan tinggi, nilai kualiti hidup dalam masyarakat. Itu yang berlaku sekarang. Kemudian gagal mewujudkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Sistem pendidikan ada satu aliran dan satu aliran untuk satu bangsa. Itu telah mewujudkan satu konflik lah. Mana satu pendidikan kanak-kanak ataupun pendidikan pelajar telah dipisahkan sejak daripada tadika, iaitu melalui polarisasi kaum, iaitu pengasingan etnik semenjak tadika. Jadi apa yang boleh dilakukan ialah melalui kaedah makro dan mikro, iaitu satu aliran, sekolah satu aliran dan melalui mata pelajaran bahasa Melayu. Tapi ini perkara yang paling susah lah nak dilakukan. Okey. Kemudian insan sejahtera dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi ataupun perasaan, manusia mesti melibatkan diri dalam persekitaran. Dan masalah itu akan timbul lah. Akan timbul sejajar dengan penglibatan manusia dalam alam ataupun dalam masyarakat. Okey. Jadi dalam sudut sini untuk psikologi ini, jadi manusia perlu bertanggungjawab memperkembangkan minat sosialnya. Dia perlu menjadi seorang yang bertanggungjawab kepada orang lain. Okey. Dia tak boleh mengasingkan diri daripada masyarakat. Manusia ni dia punya fitrah dia kena bergaul. Kalau tidak dia akan kurang skill untuk bergaul dengan orang lain dan dia akan dipinggirkan lah. Manusia tak boleh ada yang hidup seorang-seorang. Dia mesti ada dia punya partner ataupun dia punya orang untuk dia bergaul. Okey. Okey, dalam konteks kehidupan, kehidupan memberikan tiga bentuk cabaran utama. Tiga bentuk cabaran utama, iaitu masyarakat, tugas dan seks. Ini cabaran utama ataupun bentuk tugas utama menurut Adler. Menurut Adler,
tiga bentuk tugas hidup yang asal. Yang pertama, masyarakat bebas daripada pengaruh orang lain dan bergantung kepada sumbangan orang lain. Mana semua orang bergantung pada orang yang bergantung antara satu sama lain. Kemudian ada tugas, iaitu perlu melaksanakan tugas spiritual dan kosmologi serta mengurus diri sendiri. Kemudian, seks adalah mempelajari cara memperjalankan peranan jantina mengikut definisi kehidupan serta melatih diri dalam berhubungan dengan orang yang lain. Jantina berlainan bukan musuh, tapi mesti belajar bekerjasama dengan mereka. Okay. Kemudian last sekali pergi kepada teori kemanusiaan Malik Badri. Okay, pakar psikologi Islam telah membandingkan pandangan kemanusiaan ini dengan konsep fitrah dalam Islam. Sifat semua jadi manusia yang baik yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, dan konsep Islam bahawa manusia bertanggungjawab atas pilihannya dalam dunia ini. Okey, jadi hari ini tak ada aktiviti lah. Okey, aktiviti ni saya KFV dulu. Okey, kita hidden. Okey. Aktiviti ni tak ada hidden. Okey, nanti bab 4 ni kita relax lah. Okey, kita dah buat bab 1, bab 2 dan bab 3 untuk aktiviti. Jadi bab 4 ni kita hold dulu. Okey, apa yang penting kamu dah dapat gambaran tentang apa itu yang masukkan dengan asal unsur insan. Okey, asal unsur insan. Kemudian kita pergi kepada pandangan-pandangan ahli falsafah yang berbeza tentang Islam, alam idea, alam nyata. Okey. Kemudian asal kejadian manusia menurut Islam. Ini selepas dikemukakan daripada ahli falsafah, dikemukakan daripada Islam. Ada jasad, ada roh, ada akal, ada hati. Okey. Kemudian pergi kepada elemen utama dalam diri manusia, roh, nafsu, akal, hati. Kemudian pergi peringkat kehidupan, peringkat alam dunia yang paling kritikal. Kemudian pergi pada potensi insan, ada secara rohani, ada secara jasmani, ada secara intelek, ada secara emosi. Okey, rohani adalah berkaitan dengan ubudiyah ataupun dalaman roh. Jasmani berkaitan dengan jasad, kemahiran. Intelek adalah berkaitan dengan akal, dan emosi adalah berkaitan dengan psikologi. Itu mudah saja. Okey. Kemudian last sekali ada sedikit faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan, iaitu berkaitan neoliberalisme dalam sistem pendidikan. Ia berkaitan dengan serapan dua mata, menyediakan pelajar untuk menyediakan pendidikan untuk pelajar dan juga untuk masyarakat. Okey. Untuk masyarakat, ada sektor ekonomi, ada pendidikan pun boleh jadi satu bentuk keuntungan kepada masyarakat. Dan satu lagi bentuk modal insan. Siapa yang belajar tinggi akan dapat gaji lebih banyak. Itu tentang faham insan neoliberalisme dalam sistem pendidikan. Kemudian ada lagi insan sejahtera dari perspektif psikologi dan sosial, dan mewujudkan kepada masyarakat di Malaysia ni melalui kegagalan ni, melalui sistem pendidikan yang banyak aliran. Jadi bapa usaha untuk menyatukan kembali aliran. Okay. Tapi saya nyatakan itu adalah perkara yang sangat susahlah. Okay. Kemudian ada last sekali adalah tentang insan sejahtera dari perspektif psikologi dan sosial. Yang terbaik ini ada banyak dia punya tentang konsep insan sejahtera ni. Okay, tapi yang terbaik adalah sinilah. Okay. Ini ada berkaitan dengan ada fitrah. Maka perlu faham fitrah, perlu faham sifat, dan perlu faham manusia itu bertanggungjawab atas pilihannya di atas muka bumi ini. Okay, itu berkaitan dengan bab yang keempat. Okay, nanti saya akan buat satu kuis, jadi kamu lebih mudah fahamlah apa yang berlaku ataupun apa yang dinyatakan dalam bab yang keempat ini. Baik. Okey. Sekejap je saya terang. Setengah jam je. Okey, setakat tu ada soalan? Tajuk boleh hantar ni.
Kalau boleh hari ni boleh settlekan semua. Untuk tajuk ilustrasi semasa dan tajuk assignment. Okey, untuk bab 4 ada soalan? Empat adalah tentang hakikat insan. Okey. Kalau kamu payah nak faham daripada perspektif falsafah, faham je daripada perspektif Islam. Okey. Roh, jasad dan kemudian ilmu lain adalah seperti akal, hati, nafsu dan sebagainya. Okey. Itu lebih mudah faham lah bagi yang Muslim. Kalau bagi yang bukan Islam, kalau ada teori-teori yang kamu boleh nyatakan tentang kejadian manusia, dan kamu boleh bagi penjelasan berdasarkan faham agama masing-masing lah. Okay? Ataupun faham falsafah masing-masing. Okey, kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Kita tahu penciptaan manusia adalah daripada Adam. Daripada Adam. Okey. Daripada Adam dan Hawa. Daripada Adam dan Hawa. Adam diciptakan daripada apa? Okey, baik. Hawa? Hawa. Adam okey, tanah. Hawa? Okey, tulang rusuk Adam. Mana pada zaman awal tu belum ada lagi lah. Belum, penciptaan awal manusia adalah bermula daripada tanah. Itu kamu kena faham lah satu aspek. Penciptaan manusia bermula daripada tanah. Okey? Dia belum air mani tu belum lagi. Air mani apa dia punya embrio tu belum lagi. Itu manusia pertama adalah tanah. Adam daripada tanah. Kemudian Hawa daripada tulang rusuk Adam. Kita tak tahu sama ada tulang rusuk betul. Kita tak tahu sama ada guna tulang rusuk betul ataupun guna satu kaedah macam DNA ataupun macam-macam. Itu kita tak tahu. Tapi yang diceritakan berkaitan dengan tulang rusuk Adam. Cuma kita tak tahu sama ada ambil satu tulang rusuk ataupun macam kaedah sekarang ni DNA kan. Kita ambil. Itu kerja Tuhan lah. Okay? Tapi yang pasti Hawa daripada tulang rusuk Adam. Kemudian barulah lahir generasi manusia yang seterusnya. Itu barulah berasal daripada air mani sampailah kepada kita sekarang ni. Sampailah generasi yang akan datang, itu barulah start daripada aspek persenyawaan. Itu barulah bermula. Tapi yang pertama ada daripada tanah. Itu hakikat kewujudan Isa lah. Okey. Jadi kamu relate pula tentang aspek persenyawaan tu dengan sejarah awal. Itu sejarah awal tu manusia yang selepas Adam dan Hawa. Manusia yang selepas Adam dan Hawa. Baik, itu konsep yang kena faham. Okey, daripada Adam pun ada banyak jenis tanah. Ada macam-macam jenis tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Okey. Kalau yang cerita tentang peristiwa roh ni, dia kumpulkan tanah, dia akan jadikan satu rongga yang kosong. Macam kita badan kita tapi kosong. Tak ada apa lagi. Badan kosong. Lepas tu barulah diletakkan roh. Barulah badan tu dia macam pasu. Bawa pasu, lepas tu letak roh dalam, barulah kita ada jiwa yang boleh bergerak. Okey. Itu macam mana proses penciptaan Adam alaihissalam.
Itu yang pertama lah. Itu yang dinamakan kita cucu cicit pada Nabi Adam. Macam mana kita relate dengan Nabi Adam alaihissalam. Okey, baik. Okey, semua boleh pilih tajuk hari ni. Okey, nanti bagi tajuk pada saya. Okey, bagi tajuk WhatsApp personal tu, buh dalam grup ni, dalam yang word saya test tu. Tulis dia dalam WhatsApp group tu apa tajuk yang kamu nak, nanti saya approve dan kamu boleh buat proposal. Okey, baik. Ada dua orang lagi tak attend, tak sign assignment ni, sebab tadi dalam rakaman ada 31 orang dalam ni. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita bertemu pada kelas akan datang lah. Kita bertemu pada kelas akan datang dan kita mulakan dengan yang lebih awal lah. Kita mulakan dengan lebih awal. Pada minggu depan saya akan buat topik yang pertama. Okay, kita ulang kaji topik yang pertama, kemudian kita akan masuk kepada yang bab yang kelima. Okey. Baik. Terima kasih atas kehadiran semua dan kita jumpa pada next week. Okey, pada masa dan tarikh yang sama, masa dan hari yang sama. Okey. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.